kita pada tahun ini. Bersama dengan saya di studio SSTP JPN Kelantan sekarang adalah Cikgu Yang Mulia Tengku Nurhalina binti Yang Mulia Tengku K2020 ini. Selamat datang Cikgu. Okey, sebelum kita sama-sama mendengar perkongsian yang bakal dibentangkan oleh Cikgu Kuna, elok rasanya saya kongsikan sedikit biodata beliau. Cikgu Kuna merupakan anak jati Kota Baru. Beliau memulakan karier perguruannya pada tahun 2004. Pada tahun 2012, beliau telah dianugerahkan Guru Cemerlang Matematik dan kini bertugas di SMK Dewan Beta Kota Baru. Beliau juga merupakan seorang guru yang aktif dalam menjalankan pelbagai kajian tindakan dalam PDPC. Antara kajian tindakan yang telah dibentangkan beliau adalah meningkatkan penguasaan murid membentuk persamaan kuadratik menggunakan kaedah TSA, Butterfly dan Mickey Mouse. Murid tingkatan 4 akaun yang telah dibentangkan pada Persidangan Penyelidikan Pendidikan Peringkat Kebangsaan kali ke-15 pada tahun 2019 di Kuala Lumpur dan juga di Konvensyen Guru Cemerlang Kebangsaan 2020 yang telah diadakan baru-baru ini. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Cikgu Kuna, Guru Cemerlang Matematik SMK Dewan Beta untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Kajian Tindakan dan Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran di dalam Kelas. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator. Alhamdulillah dapat bersiaran bersama dengan guru-guru yang saya hormati, rakan-rakan seperjuangan di SSTP dan rakan-rakan guru yang berada di luar talian sekarang, ya, di dalam talian dan tidak berada bersama dengan Cikgu Kuna sekarang. Alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini Cikgu akan berkongsikan kajian tindakan yang telah dijalankan oleh Cikgu Kuna sepanjang bergelar guru matematik bermula tahun 2004 sehingga sekarang. Sebelum Cikgu meneruskan perkongsian, ingin sedikit Cikgu Kuna terangkan ataupun membincangkan sedikit atau memberitahu tentang sedikit sebanyak tentang diri Cikgu Kuna. Okey, saya merupakan guru cemerlang matematik. Okay, dianugerahkan guru sebagai guru cemerlang pada tahun 2012 sehingga sekarang. Bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Dewan Beta Kota Baru Kelantan. Kelulusan adalah Sarjana Muda Pendidikan Matematik dengan kepujian di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan mendapat Sarjana Sains Kepengetuaan di Universiti Utara Malaysia. Antara tugas-tugas yang telah disandang adalah Jurulatih Utama Kebangsaan KSSM Matematik tingkatan 4 dan 5. Juga merupakan Jurulatih Utama Kebangsaan Pedagogi Matematik dan Jurulatih Utama Kebangsaan Penggunaan Bahan Hebat Matematik dan Sains. Juga merupakan penceramah dan pembina modul YAPIM untuk Zon Timur 2018. Juga penggubal modul Jejakna JPN Kelantan dan penceramah program Straight A's PPD Kelantan dan juga merupakan penceramah jemputan untuk teknik menjawab matematik SPM dan PT3. Okey cikgu-cikgu, berbalik kepada isu kita pada hari ini. Kita sebagai seorang guru, kalau saya sendiri sudah hampir 17 tahun bergelar sebagai seorang guru. Apakah cabaran kita sebagai seorang guru? Yang pertama, kita sebagai seorang guru telah melakukan yang terbaik dalam mengajar anak-anak pelajar kita. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak pasti adakah anak-anak faham apa yang kita ajarkan. Dan kita juga seringkali terlupa bahawa kefahaman pelajar adalah berbeza-beza.
Ada kalangan kita yang mengajar anak-anak daripada zaman mula-mula mengajar sehinggalah 30 tahun ke belakang pun masih menggunakan teknik yang sama. Menyebabkan pelajar sukar untuk memahami apa yang kita belajar. Dan pelajar hilang minat pada subjek yang kita belajar. Jadi, di sinilah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini untuk memastikan anak-anak pelajar kita minat dan sukakan subjek yang kita ajar, maka dicadangkan kita menjalankan kajian tindakan atas segala isu dan masalah yang timbul sepanjang pembelajaran kita di dalam kelas. Tujuannya hanya satu, untuk meningkatkan pencapaian demi anak-anak kita. Kreativiti. Apa itu kreativiti? Kreativiti ialah satu proses mengutip dan menghasilkan idea yang baru. Kreativiti ini boleh ditarifkan sebagai penghasilan idea. Inovasi. Apa itu inovasi? Inovasi ialah mempraktikkan idea baru dan meletakkan nilai kepada idea baru tersebut. Inovasi ialah pelaksanaan hasil kreativiti. Dan tajuk kita pada hari ini, kajian tindakan. Apakah itu kajian tindakan? Kajian tindakan adalah kajian yang dijalankan untuk mengkaji sesuatu isu atau masalah yang timbul semasa kita melakukan PDPC di dalam kelas. Dan bertujuan untuk bertindak menyelesaikan masalah. Apa isu yang timbul dan apakah penyelesaian yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia dijalankan melalui beberapa gelung dan melibatkan beberapa proses kerja. Dan dapatan kajian sering digunakan dengan kaedah ujian pra dan pos. Kemudian diakhiri dengan menulis laporan kajian dan membentangkan kajian tindakan yang kita jalankan. Proses kerja yang terlibat. Yang pertama, kita membuat refleksi pada PDPC yang kita jalankan. Kenal pasti isu atau masalah apa yang kita hadapi semasa berlakunya proses PDPC tersebut. Kemudian, kita rancangkan penyelesaian dan melaksanakan kaedah penyelesaian yang telah kita pilih. Kemudian, kita menganalisis kembali dapatan kajian dan refleksi yang kita dapat daripada kajian yang kita jalankan tadi. Dan jika kaedah yang dipilih itu tidak berjaya, kita kembali semula ke langkah pertama dengan mengenal pasti kelemahan semasa gelung pertama dan memulakan gelung kedua kajian tindakan kita. Prosedur kajian. Yang pertama, refleksi. Yang kedua, perancangan. Yang ketiga, bertindak. Dan yang keempat, memerhati. Persoalannya, susah ke nak buat kajian tindakan ni? Cerewet sangat ke? Rumit ke nak buat? Okey, kerana terlalu banyak persoalan yang ditanya, yang disoal, maka di sini Cikgu Kuna ingin berkongsi beberapa kajian tindakan yang telah cikgu jalankan. Okey, yang pertama contoh kajian tindakan yang mana Cikgu Kuna libatkan penggunaan lagu di dalam pengajaran. Di mana trend pelajar kita sekarang sukakan kepada hiburan dan pendidikan yang berbentuk didik hibur juga mampu menarik minat pelajar, terutamanya pada lagu-lagu yang viral untuk menarik minat mereka. Di sini Cikgu Kuna kongsikan perkongsian kajian tindakan yang Cikgu Kuna buat tentang tajuk kebarangkalian yang mana peperiksaan kertas 2 akan ditanya soalan ini. Sama-sama kita saksikan. Perkongsian ini Cikgu Kuna kongsikan di dalam YouTube personal Cikgu Kuna iaitu Cikgu Kuna Matematik Mudah Mesej. Jadi sebenarnya semudah itu sahaja kajian tindakan yang cikgu jalankan. Apa yang cikgu rasa cikgu nak buat dengan anak pelajar? Yang pertama, sudah pasti cikgu nak anak-anak faham apa yang kita ajar. Yang kedua, kita nak anak-anak lebih berminat dengan apa yang kita ajar. Okey, ada masalah teknikal sikit untuk nyanyian ya. Sebab sepatutnya video ini ada suara. Okey, jadi kalau cikgu-cikgu boleh lihat ya, kalaulah ada apa-apa masalah teknikal di sini, cikgu-cikgu boleh search YouTube, okay, personal Cikgu Kuna.
yang mana di situ ada cikgu sharekan video yang berbentuk nyanyian, yang mana nyanyian ini langkah pertama cikgu Kuna ciptakan lagu, yang mana lagu ini sebenarnya setiap terms ada di dalam lagu tersebut. Lagu ini adalah berbentuk dikir. Berbentuk dikir yang mana kalau orang Kelantan tertambah-tambah budak Jatah memang suka. Jadi lagu bukan sekadar lagu. Lagu ini cikgu Kuna kongsikan sambil menyanyi, ada jalan kerjanya. Jadi pelajar boleh mengingat setiap bait-bait seni kata ataupun sari kata lagu tadi untuk diaplikan semasa menjawab soalan. Okey. Jadi jadi kalau cikgu-cikgu boleh lihat dalam channel YouTube Cikgu Kuna, yang mana Cikgu Kuna sharekan penggunaan lagu di dalam pembelajaran, yang mana setiap subtopik dalam kebarangkalian Cikgu Kuna masukkan di dalam video ini. Yang mana soalan-soalan yang ditanya, anak-anak pelajar akan mengaitkan dengan baik-baik kata. Contoh kebarangkalian 1, apa yang perlu diingat? So setiap bait-bait lagu itu anak-anak pelajar mengaitkan dengan soalan peperiksaan yang diberi. Dan di dalam video yang kedua, perkongsian dalam YouTube juga ada menunjukkan rakaman sampel yang Cikgu Kuna jalankan kajian tindakan terhadap anak-anak pelajar SMK Dewan Beta kelas 5 Sains yang mana berminat untuk meneruskan pembelajaran pada hari itu. Sedangkan waktu itu adalah waktu petang. Yang mana waktu petang biasanya pelajar akan mengantuk. Tetapi mereka terus excited untuk meneruskan kelas dan terus menyanyi lagi. Hasilnya, Cikgu Kuna mendapati mereka amat berminat terhadap subjek matematik dan tajuk kebarangkalian yang sebelum ini pelajar sering tertukar antara kebarangkalian yang melibatkan satu peristiwa, dua peristiwa dan melibatkan manusia. Jadi, cikgu-cikgu boleh jadikan ini satu contoh macam mana untuk menjalankan kajian tindakan dan inovasi yang kita ingin ciptakan kepada pelajar-pelajar. Kalau cikgu-cikgu lihat kat YouTube sekalipun, banyak inovasi yang dihasilkan sekarang. TikTok, TikTok, subjek sejarah pernah Cikgu Kuna jumpa secara TikTok. Sebab kita kena mengikut peredaran zaman. Zaman sekarang manusia ataupun kanak-kanak terutamanya remaja sukakan gadget. Maka kita gunakan platform itu untuk menarik anak-anak pelajar meminati subjek kita. Dan ini sebenarnya diakui oleh pelajar-pelajar yang mana mereka sangat berminat sehingga meminta Cikgu Kuna membuat setiap lagu untuk setiap topik. Kemudian, cikgu-cikgu juga boleh sama-sama melihat dalam perkongsian YouTube Cikgu Kuna juga, personal YouTube Cikgu Kuna Matematik Mudah Mesej. Ada juga satu lagi lagu yang Cikgu Kuna kongsikan, iaitu lagu Lengkok Sektor. Yang mana tajuk lagu untuk lengkok sektor nak mencari perimeter dan luas bagi bulatan, markah yang diperuntukkan sangat banyak, 6 markah. Tetapi kebanyakan pelajar sukar untuk mengingat yang mana formula perimeter dan yang mana formula luas. Jadi ini menimbulkan rasa curiga Cikgu Kuna. Kenapa pelajar masih tidak boleh memahami sedangkan tajuk ini sangat mudah? Markah diberi pada penggantian pada formula yang betul. Dan apabila pelajar menggunakan formula yang salah, mereka terus salah dan mengakibatkan markah mendapat kosong daripada 6 markah. Maka di sini Cikgu Kuna menciptakan sebuah lagu dengan mengcover lagu Ekspedisi, Ekspedisi yang mana pelajar-pelajar mula menghafal dan memang mengingati sambil menjawab soalan, mereka menyanyikan lagu ini. Ini salah satu contoh perkongsian inovasi yang berbentuk lagu serta kajian tindakan yang Cikgu Kuna jalankan pada tahun ini 2020. Ini adalah kajian ataupun sampel kajian Cikgu Kuna, iaitu pelajar-pelajar tingkatan 5 akaun
sedang menyanyikan lagu kebarangkalian dengan bersemangat dan mereka telah menghafal sehingga merequest lagi, meminta lagi Cikgu Kuna untuk membuat lagu-lagu yang lain untuk tajuk-tajuk yang seterusnya. Seterusnya, pergi kepada slide yang seterusnya. Perkongsian lagu yang melibatkan tajuk bulatan juga keluar dalam kertas 2 SPM yang memperuntukkan 6 markah. Selepas kajian tindakan yang dijalankan, dalam kajian tindakan yang dijalankan itu lagi, pelajar-pelajar amat berminat. Sehingga Cikgu Kuna lalu saja di tepi kelasnya, mereka akan menyanyikan lagu. Di sini membuktikan pelajar-pelajar amat berminat untuk meneruskan pengajian mereka dan pengajaran mereka dengan menggunakan lagu. Dan Alhamdulillah, ujian yang dijalankan, ujian pra, markah mereka tidak mendapat full mark, manakala ujian pos menunjukkan markah mereka mendapat 6/6. Okey, jadi cikgu-cikgu boleh lihat nanti perkongsian Cikgu Kuna dalam channel YouTube. Okey, untuk yang seterusnya, satu lagi perkongsian iaitu penggunaan teknik dan inovasi. Cikgu Kuna banyak gunakan teknik untuk inovasi dalam pengajaran. Yang pertama adalah Cikgu Kuna gunakan teknik tanda dan padam untuk tajuk set. Kajian ini dijalankan kepada pelajar yang arasnya agak rendah, yang mana mereka tidak suka menandakan nombor untuk menjawab soalan set, untuk melorek kawasan set. Maka di sini Cikgu Kuna ciptakan kaedah tanda jika nak, padam jika tak nak. Dan perkongsian kajian tindakan ini, Cikgu Kuna ada uploadkan video di dalam channel YouTube Cikgu Kuna juga dan menghadiri satu sesi rakaman yang dijemput oleh USTP Kota Baru. Baru-baru ni lah. Dan juga boleh diakses dalam YouTube, channel YouTube USTP Kota Baru, Kelantan. Berikut adalah sedikit sedutan daripada perkongsian YouTube set tanda dan padam. Jadi mungkin kita ada sedikit masalah dalam menayangkan, tetapi cikgu-cikgu boleh terus lihat perkongsian-perkongsian ini di dalam channel YouTube USTP Kota Baru dan juga YouTube personal Cikgu Kuna. Untuk yang seterusnya, kerana kekangan masa dan sedikit masalah dalam teknikal, saya skipkan untuk tontonan YouTube ini. Untuk yang seterusnya, Cikgu Kuna juga ada menjalankan kajian tindakan yang dipanggil teknik TSA, Mickey Mouse dan Butterfly. Sebenarnya kajian tindakan ini bukanlah sesuatu yang perlu hebat. Bukanlah sesuatu yang perlu ada bahan inovasi yang gempak. Sebenarnya cukup sekadar cikgu-cikgu sesuaikan kaedah yang cikgu nak ajar kepada anak-anak pelajar cikgu. Contoh kalau melibatkan teknik Mickey Mouse, Butterfly dan TSA, kelemahan pelajar-pelajar hanya melibatkan kelemahan yang asas, iaitu nak menghilangkan pecahan bagi satu sebutan. Kelemahan anak-anak pelajar dalam nak mengembangkan kurungan. Jadi, di sini Cikgu Kuna cuba fikirkan apakah perkataan-perkataan yang boleh pelajar relatekan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contoh, apa yang dimaksudkan dengan TSA? TSA, T yang pertama tembak. Kenapa Cikgu guna istilah tembak? Tembak apabila ada pecahan. Dan di sini anak-anak yang arasnya lebih rendah akan nampak, oh kalau ada pecahan, kena tembak. Dan penggunaan istilah, sebelum tu Cikgu Kuna dah dedahkan pelajar pada konsep yang betul. Bukan terus saja kepada teknik yang TSA ni. Jadi yang pertama, pelajar akan nampak pecahan, dia dah faham. Pecahan nanti kena tembak untuk hilangkan pecahan. Kemudian salam. Salam apabila ada kurungan. Bermaksud selagi ada kurungan, tak boleh diselesaikan. Maka di sini pelajar ingat, kenapa Cikgu guna salam?
Kerana nak masuk dalam kurungan, kena salam dengan setiap nombor di dalam tu. Sebagaimana nak masuk rumah orang, kena salam dengan setiap ahli dalam rumah tersebut. Okey, begitu juga dengan Mickey Mouse. Mickey Mouse kenapa digunakan perkataan Mickey Mouse? Kenapa tak gunakan perkataan lain? Kerana Mickey Mouse adalah kembangan untuk kurungan yang melibatkan kuasa dua. Maka Cikgu Kuna letakkan telinga Mickey Mouse. Kenapa? Kerana telinga Mickey Mouse besar. So anak-anak boleh ingat, telinga yang besar berkuasa dua. Butterfly. Kenapa digunakan teknik butterfly? Kerana pendarapan silang yang mana Cikgu Kuna lukiskan bentuk seperti sayap rama-rama. Yang mengakibatkan anak-anak yang arasnya lebih rendah mampu mengingat sayap satu didarab dengan sayap dua. Itu sahaja. Dan di sini sebenarnya Cikgu Kuna adalah letakkan link untuk ditunjukkan kepada guru-guru perkongsian teknik-teknik ataupun kajian-kajian tindakan yang Cikgu Kuna gunakan. Tetapi tidak dapat ditayangkan di sini, tak ada masalah. Cikgu-cikgu boleh tengok sendiri dan jika ada apa-apa, Cikgu Kuna bersedia untuk berkongsi walaupun di luar talian nanti. Butterfly. Dalam tajuk yang pertama tadi, pengembangan algebra, anak-anak pelajar telah didedahkan dengan penggunaan butterfly. Macam mana nak mengembangkan algebra dengan menggunakan butterfly? Menggunakan teknik yang sama, teknik butterfly, Cikgu Kuna applykan lagi ke dalam tajuk yang lain, iaitu mencari matrik songsang. Jadi di sini, pengetahuan sedia ada pelajar sudah ada. Butterfly, pendarapan silang. Sekali lagi, butterfly digunakan untuk menyelesaikan matrik songsang. Jadi hal ini dapat membantu anak-anak menguasai beberapa tajuk dengan satu kaedah kajian tindakan yang kita buat. Okey. Seterusnya, pergi kepada penulisan laporan. Yang ni yang kita rasa malas nak buat kajian tindakan. Sekadar nak buat. Cikgu Kuna percaya semua guru-guru menggunakan pelbagai teknik untuk mengajar anak-anak di dalam kelas. Pelbagai. Kalau Cikgu Kuna sendiri masih ingat masa belajar di zaman sekolah rendah dan sekolah menengah. Pelbagai istilah, pelbagai teknik yang cikgu-cikgu gunakan. Tetapi tidak dibuat penulisan laporan. Tidak dibuat pembentangan. Maka di sinilah ruginya kita sebagai seorang guru. Apakah susah sangat nak membuat penulisan laporan? Tidak mudah pun, tidak susah pun sebenarnya. Sangat mudah. Yang pertama, dalam kita nak menulis pelaporan kajian tindakan yang kita buat. Kajian tindakan ini sebenarnya dia lebih terperinci berbanding dengan projek inovasi. Inovasi lebih kepada bahan maujud. Kajian tindakan ini adalah yang kita buat untuk mengatasi masalah. Dan kaedah-kaedah yang kita gunakan lebih meluas. Kemudian penulisan laporan kita mesti merangkumi objektif kajian. Dan ada kumpulan sasaran. Mungkin dalam satu kelas yang kita nak libatkan hanya 5 orang pelajar yang memang lemah dalam tajuk pecahan. Bermakna tidak semua menjadi sampel kajian kita. Dan yang akhir, kaedah penyelesaian. Apakah yang cikgu gunakan untuk menyelesaikan isu tersebut? Dan di dalam penulisan mesti kena ada abstrak. Di dalam abstrak itu mesti merangkumi kesemua sekali. Tujuan kajian yang cikgu jalankan kenapa? Siapakah kumpulan sasaran tersebut? Fokus kajian cikgu. Tidak semestinya satu topik itu cikgu nak menyelesaikan semua masalah dalam satu topik matematik. Pilih satu isu apa yang cikgu rasa anak-anak pelajar cikgu tak boleh buat. Fokuskan pada itu saja. Yang kedua, dapatan kajian. Apa yang cikgu dapat hasil daripada teknik yang cikgu gunakan, adakah berjaya atau sebaliknya? Kemudian, tuliskan juga pelaksanaan kajian. Macam mana cikgu laksanakan kajian tersebut? Berapakah tempoh masa yang diambil? Kemudian, tinjauan awal. Refleksi yang lalu. Kita sebagai seorang guru, dalam nak menambah baikkan pengajaran. Yang pertama, pengalaman kita. Pengalaman kita sebagai guru, contoh kalau Cikgu Kuna sendiri, sering menghadapi masalah dengan pelajar-pelajar yang sentiasa membuat kesilapan yang sama. Contohnya dalam melibatkan pecahan dan kurungan.
Tak kiralah dalam tajuk apa, asal ada pecahan, asal ada kurungan, mesti pelajar akan membuat kesilapan. Kemudian, faktor guru. Mungkin kita sebagai seorang guru ataupun Cikgu Kuna sendiri menggunakan teknik yang sama. Sedangkan pelajar, pemahaman dia dan penguasaan dia adalah berbeza. Kemudian tidak dinafikan faktor murid. Murid tidak serius, tidak berminat dengan subjek kita ataupun memang lemah daripada asasnya. Dan secara tak langsung, pelajar memang kurang latihan secara berkala. Fokus kajian. Apakah fokus kajian kita? Yang pertama, menggunakan kata kunci untuk pemahaman murid. Gunakan kata-kata kunci yang boleh dikaitkan dengan apa yang kita nak terangkan kepada pelajar. Menggunakan alat bantu mengajar dan teknik yang menarik, yang boleh menarik mereka dan tidak membuatkan mereka bosan dengan apa yang kita ajarkan. Fokus kajian juga menghapuskan pecahan dan mengembangkan ungkapan. Fokus kajian tadi, yang ni Cikgu Kuna fokuskan kepada pengembangan algebra yang menggunakan PSA, Mickey Mouse dan butterfly tadi. Dan akhirnya fokus kajian ini, pelajar dapat membentuk persamaan am dengan betul. Objektif kajian. Mesti ada objektif kajian yang cikgu-cikgu jalankan kajian tadi mesti kena ada sebabnya kenapa. Objektif kajian umum adalah semestinya untuk meningkatkan nilai GPMP sekolah. Pencapaian subjek kita dalam meningkatkan peratus lulus ataupun peningkatan bilangan A. Objektif khusus adalah meningkatkan keupayaan murid membina persamaan am kuadratik dengan tepat. Objektif khusus memuput minat dan membantu murid dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan persamaan algebra dan menambahkan pengajaran yang terbaik dengan amalan-amalan yang kreatif dan inovatif. Tinjauan masalah. Yang pertama, Cikgu Kuna buatkan pemerhatian. Pelajar-pelajar memang bermasalah apabila nak menyelesaikan tajuk yang melibatkan pecahan. Kemudian daripada pemeriksaan buku latihan, didapati murid sering melakukan kesilapan yang sama. Dan di dalam ujian sekalipun, mereka juga melakukan kesilapan yang sama. Malah ada yang tinggal tidak menjawab soalan apabila melibatkan pecahan. Maka di sinilah Cikgu Kuna melakukan beberapa intervensi. Okay, ini adalah berapa pelajar, 24 orang murid tingkatan 4 akaun satu kelas yang terlibat dengan kajian yang Cikgu Kuna jalankan. Okay, analisis tinjauan masalah. Okay, pemerhatian, pelajar memang tidak minat pada topik pecahan dan pengembangan seperti yang diterangkan tadi ya. Okey, dan refleksi yang terlibat, yang pertama refleksi, prosedur kajian yang terlibat yang pertama adalah refleksi, yang kedua perancangan, yang ketiga bertindak dan yang keempat memerhati. Okey, apakah intervensi ataupun tindakan yang dijalankan? Apa yang Cikgu Kuna masukkan dengan tembak, salam dan asing? Okey, yang pertama yang dimasukkan dengan tembak adalah untuk menghilangkan pecahan. Di sini anak-anak diingatkan pecahan tembak pada semua nombor kecuali diri sendiri, nombor dalam kurungan dan operasi darab. Manakala jika penyebutnya melebihi satu, tembak dari atas ke bawah. Okey, ini adalah satu contoh tembak. So anak-anak dah nampak apabila diterangkan ya pada step yang pertama, Cikgu Kuna menerangkan kaedah-kaedah ini kepada anak-anak pelajar berdasarkan slide PowerPoint. Di sini dua adalah penyebut, iaitu ada pecahan, maka dua ini Cikgu Kuna bagi tahu anak-anak tembak untuk semua nombor. Yang mana dia tidak akan tembak nombor dalam kurungan dan dirinya sendiri. Dua, dirinya sendiri pengangkanya adalah 2x tolak 5. So, dua tidak akan mendarab dirinya sendiri. So, dua didarab dengan 3. Okay, 2 didarab dengan 4. Dan 2x tolak 5 hanya disalin kerana tidak ditembak. Dan 2 didarab dengan 4 menghasilkan 8. Kurungan hanya disalin. Dan 2 didarab dengan 2 menghasilkan 4. So, anak-anak akan faham bermaksud tembak ini hilangnya pecahan. So, satu step sudah clear. Yang kedua adalah teknik salam. Okey, sebelum Cikgu Kuna pergi kepada teknik salam,
Satu lagi, bagaimana nak menembak jika pecahannya melebihi daripada 1. Sama ada 2, 3 atau sebaliknya. Langkah yang pertama, jika pecahan melebihi daripada 1, tembak dari atas. Contoh di sini, 3x kuasa 2 di atas akan menembak nombor yang di bawah. Okey, tadi 3x kuasa 2. Nombor yang di bawah penyebutnya ada 2 nombor iaitu 2 dan 3. Maka 3 akan didarab dengan 3. 3 akan didarab dengan 2. Kerana dia akan menembak dengan semua nombor yang di bawah. So di sini anak-anak akan dapat 18x kuasa 2. Untuk yang berwarna hijau 2x, dia tidak akan menembak 2 di bawah. Tetapi dia akan menembak 3. Maka 2x didarab dengan 3 menghasilkan 6x. 4 akan menembak dengan kedua-dua nombor. Kerana konsep tembak, dia akan menembak dengan semua nombor. 4 didarab dengan 2. 4 didarab dengan 3. Menghasilkan 24. Dan di dalam kurungan hanya disalin. Manakala 2 didarab dengan 2. Jadi di sini anak-anak dapat menghilangkan pecahan menggunakan kaedah tembak. Okey. Seterusnya konsep salam. Salam jika ada kurungan. Dan ada 3 jenis salam iaitu salam yang single, salam yang melibatkan 2 kurungan iaitu butterfly dan salam yang melibatkan kuasa 2 iaitu Mickey Mouse. Okey. Yang ni contoh salam untuk single. Yang mana 8 didarab dengan X, 8X. 8 didarab dengan negatif 2, negatif 16. Dan semua nombor lain tidak melibatkan kurungan, hanya disalin. Okey, ini adalah satu contoh bagaimana teknik butterfly digunakan untuk pengembangan algebra ataupun pengembangan kurungan yang melibatkan 2 kurungan. Yang pertama, cikgu guna susunkan Y tambah 2 dan Y tambah 3 di dalam keadaan mengufuk macam tu. Dan cikgu guna bentukkan sayap rama-rama tadi. Yang mana pelajar faham, sayap yang warna purple tadi adalah sayap pertama dan yang warna merah itu adalah sayap kedua. Hasil darab 2 sayap itu dan ditambah menghasilkan 5Y yang berada di tengahnya. Dan di depan dan depan, Y didarab dengan Y menghasilkan Y kuasa 2. Dan di belakang 2 didarab dengan 3 menghasilkan 6. Okay, ini adalah satu contoh pengiraan. Okay, butterfly digunakan untuk membentuk persamaan arm kuadratik dengan betul. Kerana bentuk arm adalah markah yang pertama di dalam persamaan kuadratik. Kalau salah di sini, pelajar-pelajar akan mendapat kosong daripada 4 ataupun 5 markah. Mickey Mouse. Okay, kalau cikgu-cikgu lihat kat sini pun dah nampak gambar Mickey Mouse tu. Jadi anak-anak pelajar boleh ingat, kalau ada kuasa 2, buatkan telinga besar. Telinga dia ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka kedua-dua belah mesti dikuasa 2-kan. So, X dikuasa 2-kan menghasilkan X kuasa 2. 3 dikuasa 2-kan menghasilkan 9. Manakala di antara telinga dengan telinga adanya kepala. Kepala anak-anak mesti darab 2. Apakah nombor yang hendak didarab dengan 2? Telinga di sebelah kanan, sebelah kiri, iaitu perkalinya 1. Didarab dengan kepalanya 2. Didarab dengan 3. So, menghasilkan 6X yang berada di tengah. Okey, dan ini adalah satu contoh pengiraan yang melibatkan Mickey Mouse. Asing. Apakah yang dimaksudkan dengan asing? Sebenarnya teknik TSA ini boleh disebarluaskan untuk semua tajuk-tajuk yang melibatkan persamaan. Sama ada persamaan linear, ketaksamaan linear ataupun perkara rumus. Anak-anak boleh diajar gunakan teknik TSA untuk mengasingkan. Kalau persamaan linear, asingkan nombor dengan nombor dan sebutan dengan sebutan. Manakala untuk perkara rumus, jika soalan menghendaki N sebagai tajuk, asingkan N dan semua huruf yang lain akan berada di sebelah yang lain. Dan begitulah seterusnya. Okay. Ini adalah contoh peringkat akhir selepas tembak, iaitu hilangkan pecahan. Selepas kurungan, iaitu bukakan kurungan.
dan akhirnya diasingkan, kesemua nombor diletakkan di sebelah dan supaya akhirnya adalah persamaan tu bersamaan dengan kosong. So apabila bentuk am berjaya, dapat dibentuk dengan betul, anak-anak mendapat 1 markah dan insya-Allah untuk step yang seterusnya boleh tekan kalkulator dan besar kemungkinan anak-anak akan mendapat markah yang penuh. Jadi cikgu-cikgu boleh applykan teknik TSA ini untuk diberikan kepada anak-anak. Okey, ini adalah satu contoh respon yang sedang melaksanakan kajian tindakan yang dijalankan, iaitu cikgu guna pecahkan pelajar-pelajar di dalam satu grup. Okey, seorang pelajar akan melaksanakan kaedah tembak. Seorang pelajar yang kedua melaksanakan kaedah salam. Dan yang ketiga menjalankan kaedah asing. Kemudian mereka akan kembali daripada stesen masing-masing dan berbincang di dalam kumpulan macam mana kesemua ahli kumpulan akan menyemak. Adakah tembak yang dilakukan oleh ahlinya betul? Adakah salam yang dilaksanakan adalah betul? Dan asing itu betul. Apabila semua bentuk am dibuat dengan betul, maka di sini anak-anak mencari nilai X dengan menggunakan kalkulator. Okey, dan sebelum kajian dijalankan, cikgu guna membincangkan dulu kaedah-kaedah yang dijalankan. Okey, ini adalah antara kesilapan-kesilapan yang pelajar lakukan semasa menyelesaikan persamaan kuadratik. Hampir keseluruhan kelas salah dalam membentuk bentuk am yang betul, yang mengakibatkan mereka mendapat kosong daripada 4 markah. Dan refleksi kajian mendapati berlakunya peningkatan di mana keseluruhan anak-anak pelajar berjaya mendapat 4 daripada 4 markah di akhir pengujian mereka berbanding dengan markah pada ujian pra hanya 1 markah diperolehi oleh 10 orang murid. Okey, dan ini menunjukkan peningkatan pelajar ujian pra dan ujian pos. Refleksi keseluruhan, cikgu guna mendapati dengan inovasi yang dijalankan dan kajian tindakan yang dilaksanakan terhadap pelajar, cikgu guna nampak perubahan sikap pelajar, sikap murid tersebut. Mereka sudah boleh membentuk persamaan am kuadratik dengan betul. Dan cikgu guna sendiri mula berubah untuk terus melaksanakan pelbagai kajian tindakan dan membentuk pelbagai inovasi untuk membantu anak-anak pelajar. Cadangan kajian, cikgu guna akan mengekalkan kaedah yang diajarkan sekarang, iaitu menggunakan teknik TSA dan memberi pendedahan awal kepada semua murid teknik-teknik yang digunakan ini dan berkongsi dengan rakan-rakan yang mana cikgu guna telah kongsikan di dalam online, iaitu secara YouTube, perkongsian grup Telegram bersama guru-guru dan anak-anak pelajar seluruh Malaysia. Dan cikgu guna akan mantapkan kaedah ini kepada tajuk-tajuk yang lain. Impak umum, cikgu guna dapat lihat secara keseluruhannya kajian tindakan